Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, peratus keluar mengundi terlalu rendah. Masihkah PKR ada masa depan? Dalam proses pemilihan pucuk pimpinan PKR yang sudah di penghujung sekarang, satu perkara yang ketara dan perlu diberi perhatian ialah berkenaan peratusan keluar mengundi yang terlalu rendah. Secara purata dilaporkan, peratusan keluar mengundi di kebanyakan cabang adalah sekitar 8% dan ada pula di beberapa cabang yang hanya 4% saja yang keluar mengundi. Hanya di Selangor ada peningkatan dalam peratusan yang keluar mengundi, di mana terdapat cabang yang mencecah antara 20 hingga 25%. Setakat ini masih ada 8 cabang belum selesai mengadakan pemilihan, berikutan diarah mengadakannya semula atas pelbagai sebab teknikal. Setelah 8 cabang itu selesai mengadakan pemilihan semula, barulah keputusan rasmi mengenai pemenang semua jawatan akan diumumkan oleh JPP atau Jawatan Kuasa Pemilihan Parti. Kenapa peratusan keluar mengundi terlalu rendah? Apakah ahli-ahli PKR yang mencecah lebih 1 juta orang semuanya tidak teruja dalam proses pemilihan kali ini? Kalau ahli-ahli PKR ternampak sudah tidak teruja dan malas keluar mengundi dalam pemilihan parti sendiri, apakah mereka turut lesu dan tidak mengundi juga dalam PRU 15 akan datang? Jika begitu, bagaimana PKR dan PH mahu menang PRU 15 nanti dan membolehkan Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri? Di sebalik kembalinya semula Rafizi Ramli ke kancah politik sehingga menyebabkan riuh rendah di media sosial antara penyokong dan penentangnya, peratusan keluar mengundi yang rendah itu tentu saja menimbulkan banyak persoalan dan tanda tanya. Apakah peratusan keluar mengundi yang rendah itu kerana ramai ahli-ahli PKR jadi bosan dengan pertelingkahan dalaman dan kecam-mengecam sesama sendiri yang ternampak begitu berlebih-lebihan? Selepas keputusan nanti, sama ada Rafizi atau Saifuddin Nashashian Ismail yang memenangi pertandingan, siapakah yang lebih mampu menarik perhatian dan membuatkan ahli-ahli PKR sendiri keluar mengundi dalam PRU 15 kelak? Kalau ahli PKR sendiri tidak berjaya ditarik untuk keluar mengundi, bagaimana pimpinan mahu meyakinkan rakyat untuk keluar mengundi dan menyokong mereka? Apapun persoalannya, yang nyata, cabaran bagi pimpinan baru termasuk Anwar yang menang tanpa bertanding sebagai Presiden PKR adalah sangat besar selepas pemilihan ini dan akan menuju PRU 15 yang dijangka tidak berapa lama lagi. Sesuatu harus dilakukan dengan pantas dan meyakinkan jika PKR masih ada impian untuk menjadi kerajaan dan menguasai Putrajaya. Pimpinan baru nanti tidak boleh berlengah lagi dalam memulakan gerak kerja sekaligus merawat segala luka dan pemilihan yang telah berlalu. Gagal menarik ahli-ahli PKR sendiri keluar mengundi dan tidak berjaya membuatkan mereka teruja untuk memenangi PRU 15, bermakna tipislah juga peluang untuk melihat rakyat dan pengundi atas pagar mengundi PH. Gagal semua itu, maka lupakanlah impian dan harapan untuk menerjah bintang dalam PRU 15 akan datang. Meskipun dijangka tiada parti yang mampu menang majoriti kerusi secara sendirian dalam PRU 15 akan datang dan rundingan masih diperlukan untuk menubuhkan kerajaan, tetapi memenangi jumlah kerusi yang banyak dan munasabah atas asas untuk memulakan apa jua perbincangan. Dengan tiada kerusi munasabah mampu dimenangi, jangankan mahu menjadi kerajaan, untuk diajak berunding oleh pihak lain pun tentu saja tidak lagi dalam keutamaan. Selamat pagi, salam sejahtera. Berita paling menggemparkan Malaysia, Najib kalah lagi. Najib dan Peguam gagal halang Sri Ram jadi pendakwa dalam kes 1MDB. Berita sepenuhnya. Mahkamah Persekutuan menolak permohonan rayuan bekas Perdana Menteri Najib Razak dan peguamnya Sapi Abdullah bagi menghalang Gopal Sri Ram daripada menjadi pendakwa dalam berkaitan kes 1MDB. Sebelum ini, cabaran undang-undang Najib dan Safi yang mendakwa pelantikan Sri Ram membabitkan konflik kepentingan
ditolak kedua-dua Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan. Kedua-dua mahkamah itu kemudian memutuskan bahawa Sri Ram lebih layak untuk mendakwa dalam kes berkaitan 1MDB. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, mesyuarat kabinet diawalkan untuk bincang kos sara hidup bekalan makanan. Berita sepenuhnya, mesyuarat kabinet akan diawalkan kepada esok iaitu 23 Mei bagi membincangkan isu peningkatan kos sara hidup dan penawaran bahan makanan, kata Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Ismail berkata, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna serta Kementerian Pertanian dan Industri Makanan masing-masing akan membentangkan laporan berkaitan isu tersebut, termasuk perancangan jangka pendek dan panjang mengatasinya. Jadi, esok Isnin, saya panggil mesyuarat kabinet untuk melihat khusus dari segi bagaimana kita hendak mengimbangi kenaikan harga barang yang mendadak ini, dan saya minta KPDN HEP untuk membentangkannya. Begitu juga dengan makanan, bekalan makanan termasuk ayam. MAFI perlu membentangkannya, katanya dalam sidang media selepas merasmikan simposium pengantarbangsaan bahasa Melayu di Wisma Dewan Bahasa dan Pustaka di Kuala Lumpur hari ini. Ismail berkata, kos sara hidup yang dijangka akan meningkat adalah fenomena global. Antaranya, berikutan konflik Rusia-Ukraine serta pandemik COVID-19 sebelum ini yang turut menjejaskan pengeluaran bahan dan hasil makanan. Sementara itu, Perdana Menteri berkata, selain permit import API untuk bahan makanan, kerajaan juga sedang mengkaji pemansuhan API lain bagi mengurangkan tekanan kekurangan barangan lain. Kita harap apabila API dihapuskan, sekurang-kurangnya ia boleh mengurangkan tekanan kita dari segi kekurangan barangan bekalan makanan, bekalan barangan, dan mungkin banyak pihak yang terlibat boleh mengurangkan harga. Tetapi perlu kita tunggu kesannya, katanya. Rabu lepas, Ismail Sabri memaklumkan bahawa kerajaan memutuskan untuk memansuhkan API bagi bahan makanan dan ia berkuat kuasa serta-merta. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.